Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam Jumaat semua, insya-Allah. Saya pun ada kelas pagi ni. Untuk kita ada intensif kita ada bersama dengan our ultimate and platinum student circle, insya-Allah. Tapi sekarang ni sebab kelas online, so boleh berada di mana-mana. Okey. So saya berada di satu tempat sebab anak-anak dah lama sangat kan, dia orang tak dapat nak keluar-keluar. So hari ni saya dah tengok congak jadual masa. Alamak, tak ada waktu lain yang saya rasa sesuai, dan saya rasa minggu ni sesuai. Dia orang dah seronok sangat tu kat bawah tu, mandi tu. Walaupun kat rumah tu ada, tapi kat sini dia seronok. Dia ada kawan-kawan kawan-kawan satu. Keduanya dia ada ruang yang besar. Kat rumah tu adalah, boleh lah kan, 10 kali 10. Okay, jadi siapa kat sini ready pagi ni? Saya nak kongsikan satu lagi perkara yang insya-Allah boleh bantu you all punya business. Ada tak kat sini yang nak belajar? Sebab ramai yang bila buat business, sudah tentunya bila kita berniaga, confirm lah tak boleh nak buat seorang-seorang. Boleh lah, kalau buat seorang boleh. Tapi dapat banyak tu, takat tu je lah, kan? Tapi kalau kita buat beramai-ramai, benda yang kita dapat tu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya dia akan jadi lebih besar. Saya ambil contoh lah bila kita tengok kan, dulu ustaz kita ajar. Dia kata kalau kita solat seorang, sembahyang fardu, solat fardu, boleh pahala satu. Tapi bila Allah Ta'ala kata kalau sembahyang 2 orang, maksudnya berjemaah, pahalanya insya-Allah jika lengkap, jika baik, maka pahalanya dapat 27. Macam bagus kan? Jadi saya fikir benda tu, kalau dalam solat pun disuruh sembahyang jemaah beramai-ramai, makanya Allah Ta'ala pun akan, orang kata, memberikan kita keberkatan, memberikan kita kasih sayang bila kita buat beramai-ramai. Kan, kalau kita tengok anjuran dalam Islam, suruh kita bermusyawarah, bincang, discuss. Bahasa dak sekarang ni meeting. Bermeeting, berdiskusi, dapatkan. Nanti saya nak bagi tahu apakah benda-benda yang best bila kita ada team. Tapi saya nak bagi tahu juga apakah ketakutan saya sebelum ada team. Ada juga, bukan tak ada babe. Ada. Takut nak ambil orang ni. Siapa kat situ ada? Siapa kat sini ada fikir macam saya? Takut nak ambil orang, takut tak boleh nak bayar gaji dia, takut kejap lagi Kang dia melawan, takut kejap lagi kita suruh buat A, ambil kau, dia buat Z. Suruh buat Z, dia zigzagkan terus, zigzag. Meninggal lah jawabnya. Betul. Cuba bagi tahu saya, apakah perkara-perkara atau benda yang ada yang dia macam takutlah nak ambil. Saya pun nak ambil orang. Saya pun nak ambil. Dia bukan sekadar masuk tu tak buat kerja. Dia masuk tu, dia ambil duit saya. Orang hajar. Ada tak macam tu? Dah like belum? Dah komen? Dah share? Di manakah anda? Saya nak melihat berapa ramai kat sini yang betul-betul dah ready, betul-betul dah bersedia untuk saya nak cakap topik ni, tajuk ni, supaya saya rasa macam ni. Kenapa saya buat topik ni? Sebab saya nak membawa, nak push you all semua, bawa bisnes ni ke satu level yang lebih besar. Sebab ramai kat sini yang betul-betul dah ready ni, dah bersedia. Sambil-sambil kita santai, sekejap lagi nak melayan juga anak-anak. Dan saya pun kena spend time beberapa jam untuk bercakap dalam kelas juga kejap lagi, insya-Allah. Tapi saya mengambil sedikit masa ni untuk belanja anda sarapan minda momentum dulu pagi ni. Okay. So apa ketakutan dia nak ambil team ni? Apa ketakutan? Apakah benda yang akan menyebabkan kita nervous bila kita nak ambil team? Saya dulu takut tak boleh handle. Saya dulu takut tak boleh. Siti Marwiyah. Saya takut tak boleh, orang kata, bayar gaji. Saya takut dia melawan. Saya takut dia menghasut orang lain. Saya takut dia datang lambat. Kita pula yang datang awal buka office. Kita dah bayar dia ni. Tapi kita yang sebagai, orang kata, leader atau sebagai boss, kita yang kena open the office. Kan? Cuba bagi tahu saya, kenapa? Apakah benda
ataupun pengalaman ngeri, pengalaman yang menakutkan, pengalaman yang menyebabkan you all ni takut, risau nak ambil team? Cuba cerita sikit. Sayang, kan apa ketakutan kita dulu? Ting. Ui, bahaya noh. Jangan terkejut. Apa sayang dulu? Hai korang. Kalau saya tengok kan masa mula-mula saya main team, orang rumah saya adalah saya adalah orang yang terlampau berhati-hati dulu dalam nak mengambil orang. Betul kan? Saya takut tak bayar gaji, saya takut lah macam kawan-kawan saya tengok kan. Saya tengok dia ambil team berhenti. Kan ada yang datang jumpa saya, kau tahu tak? Sampai sekarang pun. Kau tahu tak budak-budak aku ni kan. Aduh kau suruh buat benda ni, dia buat benda lain. Lepas tu tak datang kerja. Tiba-tiba ada juga kawan saya yang pergi belajar. Dia balik office, semua tim dia dah tak ada. Selamat Hari Raya, berhenti semua. Semua, saya kata, alah 2-3 orang je kan. Tak Jip, semua. Saya kata, Mak Datuk kau biar betul. Ya, semua. Ada seorang kawan pengalaman abang dulu kan sayang. Dia berniaga restoran tau. Rezeki dia restoran di satu tempat ni. So rezeki dia tahun tu dia dapat panggilan haji dengan wife dia. Okay, maka dia pun ready lah pergi haji. Dia tinggalkan restoran. Tapi alhamdulillah lah rezeki dapat pergi haji. Alhamdulillah. Dia tinggalkan restoran dia. Dia balik daripada haji, you tahu apa? Tak ada apa yang tinggal. Yang tinggal hanyalah tungku untuk masak nasi. Tungku untuk periuk tu je sayang tinggal. Yang lain sadaqallahul azim. Tapi alhamdulillah itu mungkin ujian dia, tapi saya tengok sekarang pun perniagaan dia dah berkembang. Ketika itulah dia kata, jadi saya kata, "Oi, dahsyat kau punya staff, tim kau." Dia ambil semua sekali. Kan? Langsung tak ditinggalkannya. Dia tinggalkan tungku periuk tu je sayang. So macam masa tu saya macam aku nak kembangkan tim. Tiba-tiba dengar cerita dia kan? Macam kita fikir balik 18 kali. Nak ambil ke? Lama Tidak. Tuan Najib bekerja dengan hanya 18 orang sayang Tak, seorang. Seorang lama. Dengan 2000 saya seorang 2009. Daripada 2004 pun berniaga kan. Kita tengok 2004 dah berniaga MLM apa semua. Kan? Tapi masa tu tak ada team. Start nak ada team adalah 2013. Bayangkan. 2004 mula berniaga. Tak pernah langsung ambil seorang pun team. Dan saya start nak ambil team adalah pada 2013. 9 tahun saya kerja seorang-seorang dengan team MLM lah, betul tak? Nampak tak betapa takutnya saya. Sekarang ni sayang untuk student kita, walaupun dia orang buat MLM, kita suruh dia ambil team staff. Betul. Sebab nak uruskan macam sebab pengalaman. Nak daftarkan ejen, nak training ejen dia kena call, kena tanya khabar. Saya suruh dia ambil sebab betul lah MLM tu bisnes boleh buat seorang, tetapi perlukan pasukan yang mengurus. Faham tak benda tu? Jadi kan, apa yang you all sebenarnya ada tak ketakutan yang sama? Tahu tak sayang? Kadang-kadang kita interview kan, tengok masa interview nampak elok. Rupanya mula-mula dia elok, tapi kita tak tahu manusia ni kadang-kadang dia berubah. Aku nak nyanyi lagu Mudahnya Kau Berubah. Kan? Okay. Waalaikumsalam. Nasib baik kita tak keluar satu buku. Mudahnya nak tampar orang. Mas Harina Ahmad, ada tim tak? Okay, kalau you all yang ada tim, cuba beritahu, cerita kat situ. Kalau semua staff tu berhenti, kemungkinan silap sebelah majikan kot. Betul juga Puan Umi. Betul juga. Ada benda yang memang betul lah, ada benda yang kita kena muhasabah. Muha Sarawak, muha Brunei, muha Borneo. Yelah dia saya cakap muhasabah, sabar. Orang sabar sakit hati. Kenapa bila nak betulkan diri je muhasabah. Mana muha Sarawak, mana muha Brunei? Ada memang ada sebab selalunya masalah kita majikan tidak lari daripada ego. Betul? Saya share terus terang lah, kita ni kadang-kadang bila kita tak muhasabah, bahasa cakap muhasabah so kita akan lebih dekat dengan kesombongan. Bahasa dia reflex. Reflex. Tak sebut. Bila saya sebut reflect, tak sebut negeri mana. Saya pun selalu cakap dengan Tuan Najib, kita sama-sama berborak. Kita cakap, bang, kita ada salah kat mana-mana lagi. Saya rasa ada salah sikit-sikit lah. Kadang-kadang Allah bila sayang, buat salah sikit pun Allah tegur. Allah tegur melalui tim. Betul. So kita betulkanlah benda tu sama-sama. Dan mostly actually, tuan-puan, siapa yang buat bisnes, pertama sekali nak kena betulkan dengan pasangan. Sebab once kita dah berjaya, kita buat dengan pasangan, kita rendahkan ego dengan pasangan, kita dah berlemah lembut dengan pasangan, kita dah pandai bergurau-gurau dengan pasangan, so automatik
kita akan buat benda yang sama pada team, pada family, pada mertua, pada semua orang, pada kawan-kawan, Betul. pada jiran tau. Saya sebelum ambil team tu dulu, saya belajar dulu untuk orang kata anchor or navigate rumah tangga kita dulu. Betul. So saya kena bercakap dengan Puan Niza, saya Sampai kena sekarang. ada conversation, saya kena berbual sebab Soalan cepumas. sebab bila dengan team kita or dengan staff kita, ada waktu yang kita kena conversation, bukannya buat ni. Buat A. Nampak A tak siap? You tak ada conversation. Ni yang sayang, nampak. Encik Puan Said Syarmiza, dia sebelum join kelas abang, dia takut. Tapi lepas habis, terus dia bina team. Sebab Lepas dah kelas banyak gitu. sangat. Gelak tu. Yelah, banyak sangat kan kita punya story kan. Story untuk kita nak orang kata sayang nanti sayang kita kan kita jangan apa orang kata ada banyak story yang kita orang kata bagi panduan macam mana nak bina team, macam mana nak spark dia orang, macam mana nak naikkan semangat kan. Itulah bendanya. Jadi macam tadi Puan Niza kata, the benda yang betul adalah kita kena set the right context dulu dengan pasangan. Bila kita dah align pasangan, maka mudahlah benda tu untuk nak alignkan dengan team. Betul. Cuma sayang kita nak masalah bincangkan juga apakah benda-benda yang macam tadi saya kata mungkin kita boleh bagi sedikit panduan, sedikit direction macam mana kita nak mendapatkan team yang boleh ataupun mampu untuk menarik keberkatan. Kita nak team yang macam tu. So kalau kita tak faham dia punya cara dia, direction dia, kita tetap akan dapat orang yang salah. Kita mungkin akan dapat orang yang mempermainkan kita. Ada yang saya pernah jumpa, team dia curi duit. Team dia rompak duit company, stok hilang, banyak benda yang musnah, hancur, macam tu je. Sebab dia tak jaga betul-betul team dia. Saya nak share apa-apa, Puan Niza? Tak, tadi diorang cakap ada yang dah berusaha keras tapi still lagi diuji kan. Benda adalah universal. Kita orang pun baru-baru ni pun sama je. Kadang-kadang kita sebut perkataan ni. Team saya yakin semua dah bekerja keras. Ni time dah ramai team tau, dah dekat 100. Still lagi Allah uji pada setiap event dan program yang kami nak buat. So apa yang kita kena buat? Itulah bab kata suami saya kena muhasabah. Memang tak lari daripada muhasabah sepanjang masa. Sebab contoh Betul. suami saya tim yang datang kepada kami mirip-mirip suami saya punya kebagusan. Saya panggil kebagusan. Sebab suami saya jenis kerja keras, jenis fokus, jenis konsisten. So tim yang datang pun ala-ala jenis yang memang kerja keras, yang sanggup nak kerja sampai lewat malam, especially kami punya key leader. Tetapi dia ada sometimes kita ni manusia tetap ada kebodohan. Betul. Kebodohan. That's why kita kena belajar. Bila kita belajar, kita sekurang-kurangnya kita faham, oh rupa-rupanya yang aku buat ni aku ingat betul, rupanya salah. Oh rupa-rupanya perangai macam ni pun, perangai sombong, ego bastard pun mempengaruhi kejayaan dalam bisnes. Betul? So semua benda tu kita kena blend tau. Kita kena cool, bertenang, kita kena tanya pasangan. Sayang, abang pernah tanya Bi tak? Suruh tegur abang ke ataupun tanya Selalu perangai abang ke? banyak kali kan Apa saya abang punya conversation? banyak kali kan benda yang saya belajar adalah teguran refleksi daripada wife saya. Dia macam ni. Kalau kita boleh menerima teguran daripada pasangan, bermaksud kalau kita ada team, kita tak ada masalah untuk nak dengar teguran daripada team. Tetapi kalau kita ada masalah ego bastard sangat, nak terima teguran daripada pasangan, bila kita bermesyuarat dengan team dan team cuba nak cakap tentang apakah kita punya kelemahan, weakness, yang weakness tu bukan dia nak fokus sebab nak blame, tapi dia adalah cuba untuk nak improve sama-sama. But kita yang ego sangat ni tak boleh terima benda tu. So tak boleh dah jadi apa. Kan kita tetap juga, kalau dia macam ni tau, kalau team kita setiap kali masuk berhenti sehingga dia punya ratio berhenti tu terlampau tinggi, bermaksud bukan salah dia, salah kita. Betul. Tapi kalau contoh kita ada 100 yang berhenti 4, 5, so range dalam 5%, 7%, benda tu normal. Bermaksud kita ada lagi team yang bertahan 7 tahun, 6 tahun, Tengok 5 majoriti. tahun. Yang mereka ni bersama dengan company juga dah lebih daripada 80% daripada tahun kita ditubuhkan. So itu saya calculate. Tapi kalau you all ada setengah orang yang mungkin ambil team, berhenti. Team ambil berhenti. Okay. Itu memang tak tahu tak kenapa tim bukan salah kami ibu mengandung. ramai yang nak tetap ramai tim lama-lama, maksudnya ramai kekal. So antara yang kita tajuk hari ni keberkatan Keberkatan. Bagaimana kita nak membina ataupun nak build culture or team yang sama-sama menarik keberkatan kepada bisnes kita. Sebab menarik keberkatan bukan kita seorang. Betul. Dia akan memberi Team kebaikan kita kepada juga. ramai orang. Termasuk family Saya nak kita. sambil jalan ke, jom. Boleh. Tapi jangan sampai nampak bilik kita ni. Sekejap cakap tak. Susah nanti.
Actually, kalau nak bagi keberkatan tu bertambah, kita ketua, kita bos tak boleh tau fikir pasal diri kita sendiri. Kita kena, korang sihat tak semua ni? Thank you yang join kami pagi ni. Tapi tim tu dah overshadow. Ya Cik Lin, saya tadi ada baca komen Cik Lin untuk kali kedua ni pun tentang tim pijak kepala. Dalam tu bawah-bawah tu sayang. Bawah-bawah tu rasanya ada dah susun malam tadi. Saya faham benda tu. Dan benda tu kita kena kawal. Kita memang kena kawal. Siapa yang alihkan selipar sayang? Oh, saya tak bawa selipar semalam. Saya bawa kasut sukan. Alamak, bilik-bilik dah tak ada orang. Tadi dah keluarkan. Tak apalah, nanti suruh bibi ambil kat atas. Sorry. Waalaikumsalam Nik Rozihan. Tim overshadow, tim ambil kesempatan. Itu semua kita sebagai bos kena bijak untuk kawal. Kita tak boleh bagi muka. Bukan nak kata bagi muka tu, dia tak bagi muka kat bagi muka juga. Kita orang bagi muka kat tim. Banyak muka kita orang bagi kat tim. Kita balance lah, balance. Tapi yang penting saya nak ajar, kita tunjukkan kat tim yang kita bukan orang yang pentingkan diri. Sebab kita bukan sahaja perlukan tim yang kerja keras, tapi kita juga perlukan tim yang ada jiwa, yang ada perasaan, yang ada kasih sayang. Waalaikumsalam Hanim. Kita perlukan tim yang macam tu. So, siapa yang orang pertama kena tunjukkan? Kita lah sebagai bos. Kita sebagai bos kena tunjukkan. Kita tak boleh. Saya nak pergi mana? Dia putus terus. Kita, suami saya pandai lah. Tapi kena turun tangga banyak ni. Ini kita korban untuk orang semua. Kalau tak ni, line terus terputus, line ada. So, bos iaitu kita sendiri kena selalu berkongsi rezeki. Kita kena tunjuk dekat tim kita. Jangan kedekut point dia. Jangan kedekut. Janganlah hanya founder sini yang nak hidup senang, nak ada rumah, nak ada kereta, nak bagi mak ayah duit, tapi tim kita tak mampu nak buat semua tu. Sedangkan mereka melihat depan mata dia, bos aku ni, ketua aku ni, semua benda dia boleh capai. Aku ni apa dia nak bantu? Kan sebab tu saya sentiasa mengajar tim saya, kita pemurah dengan dia, kita juga suruh dia pemurah dengan orang sekeliling dia. Kita tak nak dia kedekut, nak mampus. Kan saya boleh nampak karakter. Ada tim kita yang kadang dululah kedekut, nak belanja kawan berkira, setakat makan minum pun tak boleh nak belanja, semua benda nak berkira, semua benda yang company pun nak claim. So orang macam ni takkan bertahan lama. Orang macam ni anytime dia boleh betray kita, anytime dia akan, segala benda kita bagi pun tak cukup pada dia. Sebab dia anggap segala duit bisnes kita ni dia punya juga. Dia berhak untuk nak dapat juga. Sehingga dia jadi tamak. Bila tamak, akhir sekali dia rasa kecewa, dia frustrate, dia frust. Dan lepas tu dia tak buat kerja lah. Betul. Dia cubalah mencabar kita sebagai ketua untuk konon-konon, ni company. Nak Tak, cakap dia, macam bapak aku punya. Dia kena macam ni lah. Saya ajar tim saya juga. Setiap kali meeting saya ada bagi kata-kata nasihat lah. Even saya nasihat diri saya sendiri. Saya kata tim, saya sebagai majikan anda, saya pun kena jaga adab. Kita majikan kena fikir, bukan tim saja kena jaga adab je. Kita sebagai majikan lebih lagi sebab kita adalah contoh. Kita ketua. Contoh melalui teladan. Macam kita contohi mak ayah kita punya perangai. Bukan sebab mak ayah kita suka bebel ke apa. Mak ayah kita buat benda tu dan kita ingat sampai besar. Betul tak? Kan? Siapa yang belajar daripada mak ayah dia macam tu. Tengok mak ayah dia santuni tetamu. Tengok mak ayah dia masak untuk tetamu datang. Tengok mak ayah dia bagi benda-benda makanan-makanan yang baik. Mak ayah saya ajar. Nak bagi jiran sebelah. Jiran-jiran sebelah ke arah kanan, kiri, depan, belakang. Kena pilih yang paling baik. Kalau kita goreng ada sengit-sengit tu yang sengit kita makan. Jangan sengit tu kau bagi jiran. Kan? Bagi yang terbaik walaupun kita bukanlah orang senang. So, bila kita besar, kita dah terbiasa. Kita menyantuni tim. Macam mana kita menyantuni jiran-jiran kita, tetamu kita. So, kami berdua, especially Tuan Najib. Tuan Najib dia dalam memiaga kan. Waktu tu saya pun belum miaga lagi. Saya pun miaga warung. Saya pun belum turun office lagi. Saya masih mengajar. Benda yang salah tu benda yang sebenarnya sangat mencabar sangat mencabar dalam bisnes. Selain daripada marketing and sale, dan bila kita nak break numbers, benda yang paling mencabar sebenarnya adalah nak bina team. Tetapi benda bina team ni jugalah yang akan memudahkan kita, akan menyebabkan kita akan spark bisnes kita grow lebih besar. Tapi kalau kita hanya harapkan kita seorang, ada setengah orang yang sayang sini. Ada setengah orang yang cakap, pernah ada orang yang cakap dengan saya kan, saya dah give up lah dengan manusia.
Habis takkan kau nak ambil jin syaitan ke ya, jin toncit ke sebagai kita punya team? Kan? Sedangkan saya kata, apakah hak kita untuk nak give up? Dalam keadaan yang sedangkan Rasulullah pun tak pernah pun berputus asa kepada umat dia. Walaupun bila Rasulullah pergi berdakwah tu kena baling batu lah, kena orang kata cubaan dibunuh lah, dicaci, dihina, kan, dicemooh, kan. Tapi kita sebagai manusia yang nak bekerja dengan manusia lain, why? Kenapa pula kita nak give up dengan manusia? So saya fikir balik, adakah aku ni terlampau baik sangat sehingga kan aku tak boleh menerima any difficulties, challenge, kan? Kenapa pula aku tak boleh nak menerima cabaran? Why? Dan walau bagaimana, saya teringat satu cerita. Siapa nak tahu? Saya teringat satu cerita, satu perjalanan saya pergi ke Silicon Valley. Sebab sekarang kan orang kata zaman teknologi yang tak perlu ramai sangat manusia, kan? Betul tak? Betul ke betul? Kita berada pada zaman teknologi orang kata leverage. Dulu ada manusia yang jaga tol, kan? Ada manusia yang jaga tol, ada manusia yang kita kena bayar setiap kali kita pergi kat tol. Okey, kena bagi tiket tol lah, bayar, kan? Tapi sekarang semakin susah nak jumpa. Betul ke betul? Kebanyakan tol dah tak ada manusia. Tidak ada lagi manusia. Ni saya nak bagi tips juga. Satu, kepada majikan. Kedua, kepada anda yang kalau masih bekerja. You yang dengar dia adalah leader dalam syarikat, yang founder you mungkin belajar dengan saya ke, tak belajar pun tak apa, tak kisah. At least you tahu apa tips saya nak bagi. So kalau kita tengok tol plaza ni dah tak ada manusia, sebab semuanya dah digantikan dengan smart tag, dengan touch and go, dengan sekarang ni ada RFID lah, apa benda, jadah ada benda. So menyebabkan manusia tidak lagi diperlukan. So tetapi dengan sini, maksudnya kalau you bekerja pada benda yang dah boleh ganti dengan mesin, you tak ada value dah. You akan struggle. Macam mana kalau orang yang buat teksi, sebab sekarang dah ada Grab, dah ada Uber, mencabar bagi orang yang buat teksi biasa. Dia sini kena berubah untuk mungkin jadi Uber atau jadi Grab. Faham tak maksud saya apa? Okey. Tapi bila saya pergi Silicon Valley, saya pergi ke Facebook HQ, saya pergi ke Google, saya pergi ke Apple, 3 company besar. Saya tanyalah, kalau Facebook ni, saya tanya dia berapa staff ada. Oh, kat HQ ni, main building ni lebih kurang ada dalam 13,000 manusia. Saya pergi Apple pun sama. Apple dia kata lebih kurang ada 20,000 ke 30,000 manusia. Wah, saya kata, ini Silicon Valley kot. Ini company yang teknologi company kot, kan? Teknologi. Tapi bila pergi tu, dia tetap ada manusia, kan? Dia tetap kat situ ada manusia yang buat software. Mereka ni adalah think tank. Mereka adalah cuba, diorang adalah buat, orang kata, cari apa masalah, solve. Apa masalah, solve. Solution tu adalah menjadi dia punya produk. Dia punya perkhidmatan. Bermaksud walaupun dia besar macam tu, walaupun dia adalah teknologi punya company, dia orang tetap perlukan manusia. Dan manusia yang diperlukan adalah manusia yang ada skill pada teknologi juga sekarang. Manusia yang ada skill pada digital, pada online platform. So kalau you all adalah golongan yang bekerja dengan orang lain, yang memberikan you punya tawaran hikmat servis you adalah sebagai business you, so you all kena relevan dengan skill yang ada sekarang. Faham ke faham? Sebagai majikan pula, semaju mana pun satu company, mereka ni, diorang ni tetap juga perlukan manusia untuk bekerja dengan dia. Tetap juga perlukan team. Okay? So bagaimana kita nak menarik keberkatan team ni? First kali dengan sini. First kali tuan-tuan, bila kita ambil orang bekerja, pastikan team ni yang pertama saya cakap, nombor 1, pastikan mereka ni taat kepada perintah Allah. Make sure kita sebagai majikan, kalau staff kita tu adalah beragama Islam, make sure mereka ni adalah solat. Itu benda yang saya belajar banyak daripada 1 ketika dulu saya pernah dengar story tentang Al-Ihsan. Saya amazed dengan mereka ni, sebab diorang salah satu benda yang ditanya ketika interview adalah apa rukun Islam? Apakah rukun iman? Dia tanya.
Dan saya dengar juga masa tu cerita daripada tim Al-Ihsan, dia cakap setiap tim yang solat kena tandakan dalam kad solat. Adakah dia dah solat Zuhur, Asar. Okay. Dia kena tandakan 5 waktu. Adakah dia solat. Kalau dia tak solat, owner ni dia kata, minta maaf lah, you tak boleh bersama dengan kita. Sebab saya ni leader, saya ni majikan. Esok lusa kan, dalam akhirat besok, saya yang ditanya, kenapa staff saya, kenapa tim saya ni saya tak suruh dia solat? Kenapa saya tak remind untuk solat? Maksudnya, kalaulah orang ni boleh menjaga perintah Allah, kalau orang ini boleh menjaga amanah Allah, bermaksud amanah kita ni sebagai majikan dia tak ada masalah. Tak ada isu. Okay? Tapi kalau dia tak boleh nak jaga amanah Allah, kejap lagi habis semua benda kita pun dia songlap. Tapi berhati-hati juga dengan mereka yang bertopeng. Ada juga yang bertopeng. Mungkin nampak dia macam pegang tasbih, nampak macam solat, tapi amanah tak jaga. Contoh, datang lambat. Always datang lambat. Walaupun kita solat, tunjuk lagi pegang tasbih, konon-konon zikir, selawat, tapi langsung datang lambat. Selalu sangat datang lambat, selalu datang lewat. Kemudian membawang bos pula. Membawang bos, membawang kawan-kawan sekerja yang lain. Ini semua adalah leader-leader yang bakal memusnahkan kita. Kesilapan saya dulu adalah saya lambat nak trace. Kita masih lagi macam bersangka baik. Kita masih lagi ada mentaliti, tak apalah, bagi peluang lah, kesian dia kang kejap lagi kang. Kejap lagi kang dia nak bagi anak bini makan apa. Kita fikir macam tu. But along the way tu kita tengok, di sini pun tak fikir pasal benda tu. Di sini pun tak kisah pasal benda-benda alam macam tu. Kerja tak datang, tugasan diberi tak dibuat, orang lain tolong buatkan, orang tu akan kena marah. Ada tak macam tu? Ada kan macam tu kan? Dia tak nak buat kerja dia. Ada orang lain tolong cover sebab nak jaga nama baik company, nak jaga brand company, kena marah pula, kena cemuh, kena maki pula. Selepuk dapat, combo. So kena berhati-hati. Okay? Nombor dua, saya melihat juga tim yang bagus, tim yang insya-Allah boleh menarik keberkatan kita adalah tim yang jaga keluarga dia. Especially kalau dia jaga mak dia, dia jaga orang tua dia. Ini insya-Allah adalah orang yang, insya-Allah kalau dia dalam company kita, dia adalah orang yang akan stay lama. Okay, orang jaga mak. Sebab ada setengah orang mungkin ada tim kita yang dah berkahwin, ada yang belum. Kalau yang dah berkahwin, insya-Allah kita nak tengok dia jaga mak dia, dia jaga pasangan dia. Kalau dia belum berkahwin, kita tengok adakah dia jaga mak dia elok-elok, adakah dia menjaga mak dia dengan bagus. Kalau dia jaga dengan bagus, insya-Allah ini pun manusia yang dia akan stay, dia akan amanah pada kerja. Apa sahaja benda yang kita bagi, insya-Allah dia buat. Macam. Okay, itu yang kedua. Siapa nak tahu yang ketiga? Yang ketiga, tim yang baik, tim yang insya-Allah menarik keberkatan ni adalah tim yang menjaga adab dia. Sangat menjaga adab. Adab dengan kita sebagai ketua dia, sebagai leader dia. Saya selalu, bukanlah beranggapan saya ni sebagai bos. Saya tak suka. Saya tak pernah langsung membahasakan diri saya ni bos. Panggil saya Tuan Najib je pun tak apa. Ada nak panggil cikgu pun tak apa. Tapi saya adalah tidak membahasakan diri saya ni sebagai bos. Okay? So tim yang baik adalah dia akan jaga adab. Dia akan menjaga adab. Adab kita, adab dia dengan kita sebagai leader dia, dia akan hormat kita. Kan? Ada benda nak tegur pun dia mungkin akan PM tepi, dia jumpa kita secara personal. Kan? Dan tidak bawa cerita yang bukan-bukan kepada orang lain. Yang konon-konon bos lah salah, bos you tak kena, bos tak boleh macam tu, leader tak boleh macam ni. Kan? Dia membawang pula kat belakang tim. Itu adalah benda-benda yang bahaya sebenarnya. Okay? So kalau dia menjaga adab dengan kita, lulus. Kedua, dia adalah menjaga adab dia sesama leader. Sebab dia mungkin adalah seorang leader or dia staff. Dia menjaga adab sesama rakan sekerja. Dia hormat orang. Itu terbaik. Kalau dia boleh jaga adab dengan kita, dia boleh jaga adab sesama rakan sekerja, bermaksud dia boleh menjaga adab dengan pelanggan kita. So kalau dia ni adalah orang menjaga adab, menjaga relationship dengan pelanggan, maka senanglah untuk kita jaga customer. Maka mudahlah kita untuk dapat customer yang lebih ramai. Mudah sangat untuk kita create
customer yang loyal dengan kita sebab servis yang terbaik. Okay? So saya rasa itu sajalah yang saya nak sharekan dengan you all pada pagi ni. Kita pun ada kelas kejap lagi. So hopefully insyaAllah saya juga berharap dapat jumpa you all nanti semua dalam sesi Roket Pemasaran Momentum 23 dan 24 bulan insyaAllah. Make sure you all punya business tu betul-betul ke arah online. Make sure you all punya business tu tahu bagaimana nak layan pelanggan, tahu macam mana nak buat pelanggan kita suka, tahu macam mana nak menuju kepada tahun 2022 yang kali ni insyaAllah dalam kelas kali ni kita akan banyak bercakap tentang direction kita untuk marketing and sales, and bagaimana nak bina team juga as a bonus, bagaimana nak jadi agent yang bagus, bagaimana founder nak rekrut agent. So semua kita akan cover insyaAllah dalam sesi Roket Pemasaran Momentum gandakan jualan online ni insyaAllah. Okay, so saya rasa untuk pagi ni itu sajalah untuk saya nak live dengan you all. Hai, kat sini kat hotel pun ada juga orang isap ukuk ni ha. Saya rasa tu sajalah, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain waktu insyaAllah. Sentiasa follow kami di Sarapan Minda Momentum. Banyak sangat topik-topik, banyak sangat benda yang kami nak share dengan you all semua insyaAllah. Okay, so mudah-mudahan saya juga doakan kalau you all buat reflection pada diri sendiri, baiki diri, dia akan menyebabkan you sendiri jaga keberkatan, you all sendiri jaga adab, you all sendiri akan dapat team yang reflect diri you. Tu je point dia, tu je benda dia insyaAllah. Okay, so bagi yang mungkin dah start untuk ada yang pergi bercuti ke keluar mana-mana, make sure jaga SOP. Make sure kalau ada rasa tak senang, pergi buat swab test. Berhati-hati insyaAllah, jaga kesihatan, jaga baik-baik. Itu saja saya rasa. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.